Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk sesi kali ini saya akan beri briefing, penerangan tentang pengenalan subjek perniagaan tingkatan 4. Oleh kerana ini kali pertama kamu mengambil subjek ni, jadi saya ingin memberi sedikit penerangan lah berkenaan subjek, cara membuat nota, cara menjawab, dan sedikit intro lah. Jadi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, saya akan mengajar kamu untuk subjek perniagaan. Saya Ustazah Ain daripada SMA Syamsuddiniyah. Jadi insyaAllah kita bersama-sama membawa subjek ni selama 2 tahun sepanjang kamu berada di SMAS, dan kita cuba target A+ untuk subjek ini. Jadi saya akan terangkan satu persatu sebentar lagi. Baik, kelas kita akan mulakan. First kali saya nak kamu buka modul PDPR yang telah kamu dapatkan daripada bilik SPVT semasa mengambil buku teks. So modul ni kita akan gunakan untuk bab 1. So dalam modul ni yang pertama saya nak kamu lengkapkan nama dan kelas. Kalau kita lihat dekat muka surat yang kedua, ada panduan pentaksiran. Saya akan terangkan yang ni dulu. Untuk format pentaksiran perniagaan, kod kertas kita 3766. Kita ada kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Kertas 1, kita ada soalan objektif 40 soalan, masa menjawab 1 jam 15 minit. Kertas 2, kertas 2 kita ada 3 bahagian. Bahagian A, 6 soalan, jawab 5 sahaja. Bahagian B ada 3 soalan, pilih 2 sahaja. Dan bahagian C adalah soalan wajib jawab, iaitu soalan kajian kes. Masa menjawab untuk kesemua soalan ialah 2 jam 15 minit. Semua soalan jadi 5, 6, 7, 8 lah. Bahagian A 5, B 2 dan 1 daripada bahagian C. Jumlah soalan 8 soalan. Masa menjawab 2 jam 15 minit. Itu untuk kertas 2. Untuk kertas 3 pula, kita ada projek. Jenis instrumen kat sini projek. Kalau kertas 2 ni tadi adalah bahagian subjektif, soalan esei. Kalau kertas 1 tadi objektif lah, aneka pilihan. Untuk kertas 3 ni kita ada projek, iaitu rancangan perniagaan. Tugasan ini biasanya mengambil masa selama 3 bulan, daripada bulan Mac hingga bulan Mei. So ini apa yang kamu akan buat bila kamu tingkatan 5 nantilah. Tingkatan 4 setakat ni tak ada lagi kertas 3. So tingkatan 4 kertas 1 dan kertas 2 sahaja untuk pentaksiran tingkatan 4. Panduan menulis nota. Yang ni saya nak terangkan kat awak. Nanti saya akan suruh awak buat nota. Yang pertama, nota perlu dibuat mengikut tajuk yang ditentukan oleh guru sahaja. Jadi setiap minggu saya akan beri tajuk. Tajuk apa yang kena buat nota. Dan saya juga akan bagi tahu setiap tajuk atau setiap subtopik tu berapa fakta, berapa huraian yang kena buat. Jadi awak akan buat nota berdasarkan apa yang saya suruh sahaja. 2. Kaedah yang digunakan untuk menulis nota ialah menggunakan F, H dan C. F fakta, H huraian dan C contoh. Setiap subtopik, semua fakta perlu ditulis, manakala untuk huraian hanya perlu menulis 1 hingga 3 huraian sahaja untuk setiap satu fakta. Contoh ditulis jika ada contoh dalam buku teks tersebut. Maksudnya kat sini, kalau saya tulis 6 fakta, setiap subtopik yang ada fakta, semua fakta perlu ditulis. Tapi contoh, dalam satu fakta tu dia ada 10 huraian untuk menerangkan fakta yang pertama tu. So huraian yang perlu awak tulis hanya 3 saja, walaupun dalam buku teks ada 10 huraian untuk fakta nombor 1. Fakta nombor 2 pula ada 20 huraian, tapi awak boleh pilih 3 huraian yang penting saja untuk ditulis. So tak perlu tulis semua huraian. Kenapa saya pilih kaedah ni? Sebab saya nak biasakan awak untuk menulis mengikut teknik menjawab yang betul, walaupun dalam nota. Yang keempat, contoh penulisan nota. Ini contoh penulisan nota bagi tajuk kaedah perniagaan OBBU. Organisasi bukan bermotifkan untung. So kaedah perniagaan ni ada 3 fakta. F1, F2, F3. Ada 3 fakta. Dan setiap fakta ni
saya letakkan 2 huraian. Okey, H1H2, H1H2, H1H2. Dan sepatutnya, okey, bila F1H1H2 ni, antara H2 dengan F2, kita nak masuk fakta yang kedua tu, awak selang satu baris kat buku tulis awak. Baru dia nampak kemas kan. Selang satu baris, baru masuk fakta kedua. Sama juga dekat bahagian ni. Sebelum masuk fakta ketiga, selang satu baris. So, ini contoh penulisan nota. Jadi, sebenarnya contoh penulisan nota ni dengan jawapan awak, bila awak buat latihan, cara buat dia sama. Awak terus state kat situ mana fakta, mana huraian. Jadi, pentinglah untuk awak kenal pasti mana fakta, mana huraian. So, ini kaedah penulisan nota. Okey, saya akan tunjukkan contoh nota kakak abang awak. Okey, kejap. Okey, ini contoh nota tingkatan 5 buat. Okey. Dia ada subtopik. Okey, nanti saya beritahu lah subtopik berapa. Okey. Okey, yang ni pula contoh yang kedua. Okey, ni dia punya nota juga. So, ni fakta, huraian, selang satu baris, fakta, huraian. Okey. So, ni kamu, ni antara contoh-contoh lah nota yang kakak-kakak buat, abang-abang buat. Okey. Okey, seterusnya kita lihat panduan teknik menjawab. Okey, ini jika kita buat latihan nanti. So, dalam ni, okey, panduan teknik menjawab. Kertas 2, kata tugas. Okey, kata tugas apakah? Nyatakan, berikan, senaraikan. Okey, ini dia punya jawapan. Kalau kata tugas yang ni, apa jawapan dia kena letak? Okey. So, yang ini awak kena lihat satu persatu. Okey. Yang ni awak boleh baca sendirilah nanti. Okey, jika kata tugas dalam soalan yang ni, so jawapan awak sepatutnya apa yang ada. Okey, contohnya bandingkan, mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, dan mesti juga ikut jumlah markah. Okey, yang ni saya akan terangkan lebih lanjut bila kita mula buat latihan nanti Tapi ini sebagai panduan, awak kena simpan yang ni. Okey. So, ini contohlah penulisan jawapan kertas 2. Okey. Okey, setiap jawapan perlu tulis fakta, huraian dan contoh bergantung kepada kata tugas soalan. Okey, jumlah F, H dan C bergantung kepada jumlah markah setiap soalan. Contoh penulisan jawapan kertas 2. Okey. Soalan 1. Terangkan 3 kaedah yang boleh digunakan oleh OBBU apabila menjalankan perniagaan. 6 markah, terangkan. Okey, so kita tengok kata tugas. Terangkan, mesti ada. Okey, item nombor 2, terangkan, mesti ada fakta dan huraian. So, kita tengok 3 kaedah. Kaedah ni ada fakta, ada huraian, 6 markah. So, kita tahu 3 kaedah, 6 markah, 3 fakta, 3 huraian. So, 3 fakta secara percuma, jualan pada harga kos, jualan di bawah harga kos. Huraiannya ambil 1 sahaja. Tapi, jika awak tak yakin huraian ni betul ke salah, just bagilah tambah lagi. Tapi awak boleh tambah lebih daripada 1 huraian lah jika ada masa lebih menjawab. Okey. So itu untuk cara menulis jawapan. Okey. Ini soalan. Soalan ni kita akan buat bila kita dah habis bab 1 nanti So ini penerangan tentang teknik menjawab. Okey, dan juga silibus kita lah. Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang pembentangan. Okey. Pembentangan yang saya dah agihkan kepada awak yang program 1 pelajar 1 subtopik tu, semua pelajar sebelum present dia kena PM saya personal untuk saya bimbing dia. Setiap pelajar yang akan bentang, dia akan buat slide dan record macam saya buat ni, ataupun dia nak live dalam Google Meet. So, saya pulangkan kaedah mana yang pembentang tu nak pilih pada pelajar tu sendiri berdasarkan capaian internet dan juga teknologi yang dia ada. Okey? Jika kamu semua nak tengok contoh-contoh pembentangan yang kakak abang dah buat, kamu boleh tengok dekat YouTube channel saya. Ada yang menulis menggunakan kertas, lepas tu record. Ada yang buat guna PowerPoint. Ada yang
present kat dalam Google Meet saja. Yang tu saya tak ada rakaman lah dekat dalam YouTube. Yang tu secara live sahaja. So, apa-apa kaedah pun yang penting kamu kena PM saya untuk bimbingan dan saya akan bagi tahu setiap tajuk tu macam mana cara nak present. Tajuk tu perlukan akronim ataupun tidak. Okey? So, saya akan bimbing satu-satu. Yang penting kamu kena PM saya 2 atau 3 hari sebelum hari kamu present. Okey? So, yang ini penting supaya kamu tak menerangkan perkara yang salah pada pelajar. Jadi, bila kamu PM saya akan bagi tahu kamu, saya akan bimbing kamu tajuk tu macam nak present, yang mana satu yang kena present, sebab bukan semua dalam buku teks tu kita perlu terangkan, sebab ada beberapa perkara yang dia hanya imbas kembali benda yang kita dah pelajari dalam bab-bab lain. Jadi kalau macam tu kita dah tak perlu nak terangkan tajuk tu. Ada juga tajuk subtopik yang tak perlu akronim, ada yang kena buat 2 akronim, ada yang buat 3 akronim. Jadi kamu kena tanya saya, cari saya, sama ada kelas online ataupun kelas offline. Bila sekolah dibuka nanti, tajuk ni still tajuk awak. Tajuk-tajuk yang saya dah bagi dekat dalam grup Telegram tu, tajuk tu still tajuk awak. So, awak boleh tanya saya sama ada WhatsApp, siapa yang kena present waktu kelas online ni, PM lah saya. Kalau buka sekolah tu nanti, awak boleh datang jumpa saya kat bilik guru. Okay? So, itu saja penerangan saya. Saya harap jelas tentang pembentangan dan juga tentang pengenalan kita punya subjek. Okey, jika ada apa-apa soalan boleh ajukan dalam grup Telegram. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.